Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung untuk tajuk riba. Okey, pada pelajaran yang lepas kita dah pergi pada tajuk riba al-buyuk, yang mana kita dah melihat pembahagian riba al-buyuk yang dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu riba al-fad, riba an-nasiyah dan juga riba al-yad. Okey, riba al-fad kita dah berikan contoh pada kelas yang lalu. Hari ini kita akan pergi kepada riba yang kedua, iaitu riba an-nasiyah. Riba an-nasiyah ini berlaku apabila jual beli atau pertukaran antara barang ribawi berlaku secara bertangguh atau tidak serentak. Contoh dalam bentuk situasi yang berikut. Yang pertama, membeli emas secara bertangguh atau berhutang. Sebagai contoh, seorang pembeli dapat emas pada hari ini, tetapi bayaran dibuat selepas beberapa hari emas diterima. Atau membuat bayaran pada hari ini, tetapi emas dapat minggu hadapan. Contoh yang kedua, membuat pertukaran beras secara bertangguh. Sebagai contoh, Ali dan Ahmad bersetuju untuk bertukar beras, tetapi secara bertangguh. Hari ini Ali menyerahkan 10 kg beras basmati kepada Ahmad, manakala Ahmad berjanji akan memberi 10 kg beras biasa pada keesokan harinya. Situasi ini berlaku adalah kerana barang yang ditukarkan tadi melibatkan barang ribawi dan dilakukan secara bertangguh tanpa alasan yang dibenarkan, kecuali kalau penjualan ataupun pertukaran melalui sistem tempahan ataupun muamalat secara tempahan. Muamalat secara tempahan dilakukan dengan bayaran dibayar secara keseluruhan jumlah dan barangan akan diberikan setelah beberapa hari ataupun beberapa tempoh yang dijanjikan untuk menyiapkan tempahan. Manakala riba an-nasiyah berlaku kerana barang yang diberikan adalah barang ribawi dan boleh didapati dengan kadar segera, maka tidak perlu dilakukan secara bertangguh atau berhutang. Kerana seperti yang kita lihat, pertukaran antara emas dengan bayaran boleh dibuat apabila emas telah wujud pada penjualan ataupun pertukaran dan bayaran dibuat setelah emas diberikan kepada si pembeli. Ataupun beras 10 kg ditukarkan kepada beras 10 kg yang biasa. Tadi 10 kg beras basmati ditukarkan kepada 10 kg beras biasa, ditukarkan dalam tempoh yang bertangguh, sedangkan ianya boleh dilakukan dalam tempoh akad dilakukan. Seterusnya adalah riba al-yad. Riba al-yad ialah jual beli barangan ribawi yang kedua-duanya mempunyai elah yang sama tanpa disyaratkan tempoh tertentu ketika akad tersebut. Walau bagaimanapun, kelewatan menyerahkan kedua-dua barang atau salah satu antara keduanya benar-benar berlaku di luar majlis akad. Contoh, jual gandum dengan bali tanpa serah terima dalam majlis akad kerana nilaian barang berbeza mengikut perubahan masa. Riba al-yad boleh dielakkan dengan melakukan jual beli secara serah terima dalam majlis akad. Baiklah, selesai untuk riba al-buyuk. Seterusnya kita akan pergi kepada riba ad-duyun. Pengertian riba ad-duyun ialah melibatkan urusan pinjaman dan hutang, sama ada berbentuk mata wang atau manfaat sesuatu barang. Ia juga melibatkan kadar lebihan faedah yang terhasil disebabkan tempoh sesuatu barang. Riba ad-duyun terbahagi kepada 2 jenis, iaitu riba al-qard dan juga riba al-jahiliyah.
Riba al-qard berlaku apabila sebarang kadar atau manfaat tambahan yang lebih daripada pinjaman pokok dikenakan ke atas pinjaman tersebut dan dipersetujui semasa pinjaman dibuat, sama ada dikenakan oleh pemberi pinjam atau ditawarkan sendiri oleh peminjam. Dalam erti kata lain, riba al-qard melibatkan sebarang pinjaman yang perlu dibayar melebihi pinjaman pokok. Riba jenis ini adalah yang paling popular dan banyak berlaku di kalangan masyarakat sekarang. Okey, ini yang seperti kita tahu, okey, riba dari segi peminjaman. Apabila kita berhutang dengan seseorang RM10 nilaian pinjaman, maka disebabkan adanya riba al-qard, ditambahkan lagi nilaian hutangnya kepada 2 kali ganda atau lebih daripada jumlah yang ada sepatutnya. Okey, kalau hutang RM10, maka nilaian hutang yang perlu diganti semula adalah lebih kurang RM20, RM30 dan sebagainya. Nilaian hutangnya akan bertambah melebihi jumlah hutang yang asal. Contoh yang diberikan kat sini iaitu Azman meminjamkan duit RM1000 kepada Azmi dan meletakkan syarat Azmi mesti memulangkan balik sebanyak RM1200. Maka lebihan 200 tersebut adalah riba seperti yang saya terangkan tadi. Okey, jika nilaian daripada hutang bertambah dan si peminjam ataupun orang yang memberi pinjam meletakkan syarat untuk membayar jumlah yang lebih daripada hutang yang dipinjam, maka lebihan tersebut adalah riba. Contoh yang kedua, Yazid meminjamkan duit kepada Daud sebanyak RM1000 dan menetapkan syarat Daud mesti memulangkan semula duit dengan jumlah yang sama dan mesti menyiapkan tugasan-tugasan Yazid selama seminggu. Walaupun tiada tambahan duit, namun manfaat tambahan iaitu menyiapkan tugasan selama seminggu juga adalah riba. Seperti yang diterangkan tadi, dia meminjam duit sebanyak RM1000, tapi diletakkan syarat bayar balik dalam jumlah yang sama RM1000 dan ditambah dengan manfaat yang lain iaitu menyiapkan tugasan selama seminggu. Contoh yang ketiga, Ramli meminjamkan keretanya kepada Abu dan menyatakan bahawa Abu mesti memulangkan kereta tersebut dengan minyak penuh. Walhal minyak kereta tersebut adalah tidak penuh semasa diberi pinjam. Ini yang kita sedia maklum, kalau kata meminjam kereta daripada kawan dalam keadaan minyak tidak penuh, maka tidak wajib mengisi penuh sekiranya diminta, kerana minyak yang penuh tadi sewaktu dipulangkan adalah riba. Baiklah, setakat itu sahaja dahulu penerangan untuk tajuk riba pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kelas yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.